Okey, ada sesetengah sekolah ada pula GPK tingkatan 6. Ada sesetengah sekolah ada pula GPK pendidikan khas. Okey, ada pula GPK tambahan ini saya panggil. Bergantung kepada sekolah anda. Katakanlah anda posting ke sekolah yang ada program pendidikan khas. Okey, anda posting ke sekolah yang ada program pendidikan khas. So, anda akan jumpa selain daripada 3 GPK yang saya senaraikan tadi, ada seorang lagi GPK tambahan, iaitu GPK pendidikan khas. Tapi kalau sekolah yang anda posting tu tak ada program pendidikan khas, maknanya tak wujudlah JPK ni. Tak wujudlah JPK pendidikan khas ni. Okay? Ataupun kalau anda pergi ke sekolah yang di mana sekolah yang anda posting tu ada sekolah sesi petang. Kan? Ada setengah sekolah pelajar dia ramai tapi sekolah dia kecil. Tak cukup bilik darjah sampai dia kena buat 2 sesi. Sesi pagi, sesi petang. So kalau sekolah yang anda posting tu ada sekolah pagi, ada sekolah sesi pagi, ada sekolah sesi petang, so akan ada GPK petang pula kan. Ataupun sekolah yang anda post itu ada sekolah tingkatan 6, ada kelas tingkatan 6, so akan ada GPK tingkatan 6. So ini adalah GPK tambahan. Okay, walau bagaimanapun kalau sekolah yang anda pergi tu macam standard biasa je, okay, tak ada tingkatan 6, tak ada pendidikan khas kan, dan tak ada sesi petang. So anda punya kepimpinan cumalah pengetua, JPK 1, JPK HEM, JPK KO. Okey? Boleh ya? Ada sebarang soalan? Doktor. Ya, silakan. Saya nak tanya, JPK sukan tu untuk sekolah sukan ke? Yes. Soalan yang sangat bagus. Okey. Apa yang membezakan JPK sukan dengan JPK KO? Okey, JPK co-curriculum adalah JPK yang menguruskan co-curriculum dekat sekolah harian, sekolah menengah biasa, sekolah menengah kebangsaan. JPK sukan kalau dekat Sekolah Sukan Malaysia, SSM stand for Sekolah Sukan Malaysia. Bukit Jalil, ada beberapa buah sekolah sukan kan. So dekat sekolah sukan akan ada JPK sukan. Okey, manakala dekat bawah ni JPK seni ialah Sekolah Seni Malaysia. Okey, Sekolah Seni Malaysia. Kita akan ada JPK seni. Okey, so kalau anda posting ke sekolah sukan atau sekolah seni, anda akan jumpalah JPK ini pula. Makin banyaklah pula JPK yang anda jumpa dekat sekolah. Makin banyak pula ketua lagi pening kepala anda nanti kat sekolah. Dan kalau anda posting ke sekolah, contoh ke sekolah model khas. Contoh sekolah model khas, sekolah menengah Baling. Siapa yang dari sekolah menengah Baling dekat sini? Ada ke? Kemudian sekolah menengah Jenun. Jenun ke Jelun? Jenun saya rasa. Okey, sekolah menengah kebangsaan Bukit Jenun dekat Kedah. Sekolah menengah Baling dekat Kedah. Okey, sekolah menengah dekat, ada satu sekolah menengah dekat Batu Kurau, tak silap saya. Saya tak ingat nama sekolah tu. Tapi sekolah-sekolah tu ialah sekolah model khas. What do you know about sekolah model khas? Any idea? Dia gabungkan sekolah rendah dengan sekolah menengah dalam satu kawasan. Okay, very good. Okay, spesifik sikit. Sekolah model khas ialah dia ambil pelajar sekolah rendah tahap 2, 4, 5, 6. Okay, dia bawa ke sekolah menengah. Okay, dia akan belajar di bawah sekolah yang sama. Sebab itu, kalau masa UPSR dulu, kalau anda pernah terbaca setiap kali diumumkan keputusan UPSR kan, ada sesetengah wartawan dia akan tulis keputusan UPSR Sekolah Menengah Kebangsaan Baling mencatatkan keputusan yang membanggakan. So kalau kenapa boleh jadi ayat macam itu? Sebab sekolah menengah Baling tu adalah sekolah model khas. Maksudnya walaupun dia adalah sebuah sekolah menengah, tetapi dia ada pelajar sekolah rendah dekat dalam tu. Okay, so pelajar sekolah rendah yang menduduki UPSR dekat sekolah tu. Okay, sebab itu dia boleh keluar statement dekat newspaper, keputusan UPSR Sekolah Menengah Baling adalah membanggakan. So jangan rasa pelik lah, jangan pula anda rasa UPSR kan darjah 6. Kenapa pula sekolah menengah Baling yang ada keputusan UPSR kan? So dia boleh ada sebab kes-kes sekolah model khas. So bagi sekolah-sekolah model khas, anda akan ada GPK rendah.
GPK rendah, guru penolong kanan rendah. So ada banyak sebenarnya jawatan guru penolong kanan ni bergantung kepada sekolah anda. Okay, so bolehlah isi anda mengisi jawatan-jawatan guru penolong kanan ni, insyaAllah kalau ada rezeki. Okay, dan seterusnya ini adalah GBK, SM. Kita ada kaunselor lah dekat sekolah. Satu yang anda kena tahu ialah kaunselor ni dia tak perlu mengajar. Okay, so siapa yang ambil bimbingan dan kaunseling sekarang ni, bila ada posting dekat sekolah nanti, anda sepatutnya tidak perlu mengajar. Memang ada perkeliling mengatakan dengan jelas, guru kaunseling tidak perlu mengajar. Okay, walau bagaimanapun, sebab tu saya kata sepatutnya, sebab bergantung juga kepada sekolah. Kalau sekolah tu tak cukup cikgu, dengan guru-guru kaunseling sekali kena mengajar. Itu memang nasib lah. Okay, tapi sepatutnya memang digazetkan oleh Kementerian Pendidikan, guru kaunseling sebenarnya tidak perlu mengajar. Dia tak perlu masuk mengajar. Okay, so maklumat lanjut mengenai peranan, tugas dan tanggungjawab guru kaunseling akan dibincangkan oleh kumpulan PPS lah. Kita akan jumpa balik nanti mengenai guru kaunseling ini. Okay, seterusnya, agihan mata pelajaran mengikut bidang. Nanti anda pergi ke sekolah, okay, anda akan ada 4 bidang inilah. Okay, kalau anda guru bahasa, okay, anda guru bahasa Melayu, anda guru bahasa Inggeris, okay, anda akan jadi dekat sinilah. Anda akan jadi berada di bawah tim bahasa. Okay, kita ada 4 bidang dekat sekolah, bahasa, sains, matematik, teknik vokasional dan juga kemanusiaan. Dan ada setengah sekolah dia pecahkan kemanusiaan ni, dia tambah lagi satu bidang, iaitu bidang pendidikan Islam. Okay, so bergantung kepada sekolah lah. Ada macam SMKA, dia asingkan pendidikan Islam dan tasawur Islam, dia keluarkan daripada bidang kemanusiaan, okay, 2 subjek ini, dan dijadikan bidang dia sendiri, iaitu bidang pendidikan Islam. Okay, tetapi secara asasnya kebanyakan sekolah, majoriti sekolah ada 4 bidang sahaja. Okay, so bidang ini akan diketuai oleh guru kanan. Kita panggil guru kanan. Guru kanan ni adalah ketua bidang. So kita akan ada dekat sekolah 4 orang guru kanan. Guru kanan bahasa, guru kanan sains maths, guru kanan teknik dan guru kanan kemanusiaan. Okay, so contoh kalau guru kanan bahasa, dekat bawah dia ada panitia. Panitia bahasa Melayu, panitia bahasa Inggeris, panitia bahasa Arab, ini tersilap sikit Kesusasteraan Melayu ni dia bukan anda bahasa. Okay, saya patut delete lah dekat sini. Dia bukan kesusasteraan Melayu. Okay, so nanti anda catatkan juga dalam nota anda sebab kesusasteraan Melayu dia anda kemanusiaan, dia bukan anda bahasa. Okay, ada orang nak masuk ke? Okay. So dekat sini katakanlah gantilah kat sini bahasa Kadazan Dusun. Okay, so dekat sini semua guru bahasa yang mengajar dia akan jadi panitia lah. Okay, dia akan menjadi ahli panitia kepada lambat pula dia nak save sekejap ya. Okay. Okay, so kalau nanti anda pergi ke sekolah, anda posting, anda adalah cikgu bahasa Melayu contohnya, automatik anda akan jadi ahli kepada panitia bahasa Melayu, diketuai oleh ketua panitia dan big boss anda adalah ketua bidang. So anda jangan risaulah kan, anda mula-mula posting terus dilantik sebagai ketua panitia ke? Biasanya tidak. Tak boleh. So kalau anda mula-mula posting sebagai DG41, anda akan jadi guru biasa dulu. Dalam tempoh masa 3 tahun, anda sah jawatan. Lepas anda sah jawatan tu, baru anda boleh dilantik sebagai ketua panitia. Kalau sekolah nak lantik lah. Okay, tapi kalau nak jadi ketua bidang ni, dia sepatutnya dia 44. Anda kena naik grade daripada 41 ke 44. Baru anda boleh dilantik sebagai guru kanan. So jangan risaulah, mula-mula sekali anda berada dekat sini, paling bawah ni. Mula-mula posting ada dekat sini. Okay, so ini adalah bidang tugas guru kanan. Okay, dan ini pula adalah, okay, sebelum pergi ke kumpulan wang keuangan sekolah, saya nak tanya, ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan ke berkaitan dengan tugas anda nanti dekat sekolah? Berkaitan dengan ketua-ketua anda dekat sekolah? Okay, so kalau tidak ada soalan, saya teruskanlah. Okay, sebagai guru dekat sekolah, anda juga kena tahulah keuangan sekolah. Anda kena tahu sekolah ni nak run, dia kena ada duit. Kalau tak ada duit, susahlah. Okay, duit is everything lah. Money is everything. Okay. So, dekat sekolah kita ada kumpulan wang kerajaan ataupun PCG kita panggil. Ini adalah
duit utama sekolah. Pendapatan utama sekolah kita panggil PCG. Ini adalah, PCG ni ialah peruntukan yang diberikan oleh KPM kepada sekolah. Setiap sekolah. Okey? Duit PCG ni duit siapa? Duit saya. Kan? Betul lah duit saya lah sebab saya ialah pembayar cukai. Duit ibu bapa anda. Ibu bapa anda bekerja bayar cukai kan? So duit cukai kami itu, cukai pendapatan kami itu akan di-rolling oleh kerajaan, okey, untuk bagi kepada sekolah. Okey, untuk bagi kepada sekolah. Okey, sekolah nak bayar bil, sekolah nak bayar macam-macam lah. Okey, guna duit PCG. Okey, duit PCG ni sikit ke banyak ke kan, bergantung kepada keadaan ekonomi. Okay, so siapa? Kalaulah satu hari nanti sekolah request dengan KPM supaya naikkanlah peruntukan. Kalau setiap tahun katakan setiap sekolah boleh dapat 20,000 contohnya kan. Sekolah request naikkanlah sikit kan 20,000. Macam mana nak urus sekolah setahun 20,000 kan, naiklah jadi 30,000 contoh kan. Siapa yang akan fight dekat parlimen? Razi Jidin tu akan fight. Okey? Datuk Seri Razi Jidin tu sebagai Menteri Pendidikan, dia akan fight. Dia akan bentangkan, dia akan proposkan dekat parlimen keperluan untuk menaikkan peruntukan keuangan kepada setiap sekolah. Sebab tu saya kata Menteri Pendidikan adalah wakil anda. Okey? KPPM dia tak fight. Okey? KPPM Ketua Pengarah dia akan cadangkan kepada Datuk Seri Razi Jidin. Razi Jidin tu dia akan fight dekat parlimen. Okay, so tinggi rendah duit peruntukan PCG itu bergantung kepada keadaan ekonomi. Kalau ekonomi kita flourish, berkembang dengan baik, banyaklah duit PCG. Kalau ekonomi kita merudum, sikitlah duit PCG. Okay, dia macam tu. Okay, selain pada itu, ada juga kumpulan wang SUA. SUA ni stand for Sumbangan Wang Awam. Sumbangan wang awam ni maksudnya contohlah dekat sekolah kita ada tabung SUA. Maksudnya katakanlah saya rasa macam saya nak memberi sumbangan kepada sekolah menengah Proton City kan. Saja nak bagi apa-apa saja, saya nak bagi duit lah. Contohnya saya nak bagi 10,000 kepada sekolah menengah Proton City. Contoh kan, bermaksud kumpulan ataupun sumbangan saya kepada sekolah Proton City itu adalah dimasukkan di bawah tabung SUA. Okay, so kalau sekolah tu, kalau ada banyak badan korporat yang nak menyumbang kepada sekolah tu, so tabung SUA dia akan banyak. Tabung SUA ni tabung backup. Dia sebenarnya backup lah. Kalau satu masa duit PCG tak cukup untuk uruskan, kita akan tengok sumbangan wang awam. Kalau banyak tabung SUA, kita boleh cover lah. Okay, contohnya lah contoh. Katakanlah dekat sekolah tu kerusi banyak rosak. Kerusi banyak sangat rosak perabot kan. So anda boleh mohon, anda pengetua, anda boleh mohon dengan KPM, tolonglah hantar kerusi baru. Ngok-ngek je kerusi ni kan. Tolong hantar kerusi baru tapi lambat sampai. Ataupun pengetua kata, sorry lah peruntukan untuk kerusi dah habis dah. Baiki-baikilah kerusi tu sendiri ya cikgu. Contoh KPM cakap macam tu kan. So pengetua boleh refer duit SUA sekolah dia tu. Kalau banyak, okey tak apa. Kita guna duit SUA untuk beli kerusi. Okay, so itu maksudnya kumpulan wang awam. Sumbangan wang awam. Kalau sekolah tu banyak sumbangan wang awam, kayalah dia. Tapi ada juga sekolah yang sumbangan wang awam ni pun tak banyak. Terutama sekali sekolah-sekolah di luar bandar. Okay, terutama sekolah-sekolah di luar bandar. Mungkin tak banyak pun sumbangan dia. Okay, dan kita ada kumpulan wang asrama. So kalau sekolah anda ada asrama, bukan asrama penuh ya, tapi asrama yang ada setengah sekolah dia ada asrama harian kan. So kita ada peruntukan, juga peruntukan daripada KPM lah ni, kumpulan wang asrama. Untuk menguruskan asrama sahaja, nak bayar bil, nak bayar makan kan. Okay. So ini adalah peruntukannya lah, peruntukan geran per kapita. Setiap subjek ada peruntukan dia. Kalau pusat sumber pun ada peruntukan dia. Kalau anda guru kaunselor pun ada peruntukan dia. Katakanlah anda guru kaunselor. Okay, anda guru kaunselor, anda nak hias bilik kaunselor. Okey, tak semestinya anda kena guna duit anda sendiri. Tak, kita ada peruntukan. Kita kena tengoklah berapa peruntukan yang dibenarkan. Kalau anda dilantik sebagai guru kanan, guru pusat sumber sekolah, kan?
anda dilantik sebagai guru pusat sumber sekolah. So anda rasa macam nak hiaslah sekolah, nak hias pusat sumber, nak hias perpustakaan, nak beli printer, nak beli komputer. Ada peruntukan dia. Anda kena tengok pembelian yang macam mana yang anda boleh buat. Okay, so begitu juga dengan PCG mata pelajaran. Setiap mata pelajaran ada PCG dia, ada peruntukan dia. Okay, so contoh kalau macam untuk sains kan, okay. Untuk sains, peruntukan mata pelajaran untuk subjek sains, pelajar-pelajar yang pergi ke makmal tu dia buat eksperimen kan, dia buat eksperimen. Dia punya tabung uji tu sebenarnya dibeli menggunakan peruntukan mata pelajaran dia punya. Okey, pelajar itu sendiri. Okey, contoh setiap pelajar untuk subjek sains PCG dia katakanlah katakan PCG dia adalah untuk tahun itu setiap pelajar PCG dia RM10 untuk subjek sains sahaja RM10. Bermaksud bahan-bahan bantu mengajar semua tu based on RM10 itu. So sebenarnya kalau anda pecahkan tabung uji dekat sekolah masa buat eksperimen, sebenarnya anda pecahkan harta anda sendiri sebenarnya. Okey, harta anda sendiri yang KPM dah bagi dah untuk anda. Okey, tapi setengah sekolah minta anda ganti kan. Kalau pecahkan tabung uji, rosakkan itu, rosakkan ini, sekolah minta anda gantikan. Sebenarnya penggantian itu bukanlah bersifat anda kena ganti, betul-betul ganti, tapi lebih kepada peringatan. Dendaan itu sebenarnya bertujuan untuk mendidik anda supaya lebih berhati-hati. Okey, itu maksudnya. Sedangkan sebenarnya tabung uji itu sebenarnya adalah milik anda sebenarnya sebab anda memang diberikan peruntukan PCG ini. Okey, so inilah peruntukan-peruntukan inilah yang kita katakan sebagai pendidikan di Malaysia adalah percuma. Okey, pendidikan rendah, pendidikan menengah di Malaysia adalah percuma. Percuma dalam konteks kerajaan bayar. Okay, kerajaan bayar. Bayar melalui apa? Melalui PCG, peruntukan. Maksudnya anda dibayar untuk belajar. Anda dibayar untuk belajar. Okay, so itu maksudnya. Okay, ini adalah forum 2. Forum 2 saya tengok tak ramai yang jawab. Okay, tak ramai yang jawab tapi tak apa sebab masih lagi baru lagi kan saya buka. So take your time untuk jawab forum 2. Tetapi ada beberapa rakan yang jawab. Dan sebenarnya forum 2 tu daripada jawapan-jawapan rakan anda itu saya telah kumpulkan dan saya bawa kepada rajah inilah. Okey, burnout. Burnout. Bila anda pergi ke sekolah, semua berdedah kepada burnout. Banyak perkara yang boleh menyebabkan kita burnout. Okey, kita penat mengajar, agihan waktu mengajar kan. Okey. Kita kali agihan waktu mengajar ni selalu berlaku kepada guru novice ataupun guru baru. Sebab anda baru bekerja. Okay, later on bila anda posting ke sekolah, anda perlu mengajar dalam 40 waktu maksimum lah, 40 waktu seminggu. Okay, 40 waktu seminggu. Kalau anda cikgu biasa, cikgu yang tak ada jawatan. Okay, so terutama sekali kepada anda yang baru posting, baru mula nak mengajarkan, anda akan rasa penat. Okay, tapi later on orang kata, alah bisa tegal, biasa. Lama kelamaan anda akan biasalah dengan waktu mengajar ni. Okey, kemudian disiplin pelajar. Juga boleh menyebabkan kita rasa kecewa. Saya ada salah seorang kawan. Dia ialah guru matematik asalnya. Dia adalah guru matematik. Okey, tapi dia guru lelaki dan dia guru matematik. Ini kawan saya semasa master dan dia mengakulah dengan saya dia tak boleh lama dekat sekolah sebab dia pernah terjadi satu hari dia pergi tampar pelajar. Sebab dia geram dengan disiplin pelajar. Disiplin pelajar dalam kelas dia pergi tampar. Bila pergi tampar tu, dia tak adalah jadi kes polis ataupun tak adalah ibu bapanya report semua tu kan. Tapi daripada situ dia dapat tahu yang dia sebenarnya dah tak boleh survive dekat sekolah. Dia tak boleh survive dekat sekolah, dia tak boleh terima. Maksudnya bila pelajar agak rude dengan dia tu, dia tak boleh terima. Sampai ke tahap dia tampar tu maksudnya dia memang dah tak boleh handle perkara itu. So dia mohon dengan KPM maksudnya dia mohon untuk pergi ke PPD. Dia tak nak dah mengajar dekat sekolah, dia dah burn out dekat sekolah. Dia tak boleh nak handle pelajar. Kan? So dia nak pergi ke PPD sebab bila PPD you tak deal dengan pelajar, you deal dengan kerja-kerja pengurusan pentadbiran. Okay? So sudahnya dia selamat berada di PPD sebab dia mengaku salah satu punca utama dia burn out dekat sekolah ialah dia tak boleh handle disiplin pelajar. Dia tak boleh terima sikap pelajar.
Okay, itu pun boleh jadi. Kemudian keuangan, of course lah kan, keuangan kan. Bagaimana yang boleh buat anda? Anda jangan ingat gaji cikgu ni tinggi sangat. Okay, starting anda sekarang, kalau anda posting ke sekolah, starting anda dalam paling tinggi pun 2,100 saya rasa. Itu total termasuk bukan gaji basic total semua sekali. Termasuk allowance semua-semua tu dalam paling banyak pun anda boleh dapat 2,100. So tak banyak lah. Tak banyak. Kan 2,100 tu. Okay. Seterusnya ialah konflik dengan pentadbir. Pun boleh jadi punca kepada burnout. Anda penat sebab asyik gaduh dengan pentadbir. Pentadbir ni dia ada macam-macam perangai. Okay. So gaya kepimpinan lah kita katakan pentadbir, pengetua, GPK. Ada setengah pentadbir dia autokratik. Kalau dia cakap A, awak kena buat lah A. Kalau dia cakap B, awak kena buat B. Autokratik. Walaupun kadang-kadang kita rasa idea dia tu macam tak berapa cerdik je kan, ataupun idea dia tu menyukarkan orang je kan, menyusahkan orang sebab dia pengetua ataupun penolong kanan ni, dia suka mengarah. Dia mengarah tapi bukan semua mereka mengarah tapi tahu buat. Dia tahu arah tapi tak tahu buat, itu benda biasa. Okay, so dia pandai arah je tapi nak buat tu sebenarnya adalah guru-guru. Kalau anda dapat pengetua yang faham, okey lah kan. Tapi kalau dapat pengetua yang macam nak cepat aja, autokratik kan, dia boleh mendatangkan tekanan kepada kita lah yang kecil-kecil kat bawah ni. Okay, ada juga pengetua yang mengutamakan demokratik, tapi terlebih demokratik pun tak boleh juga. Sikit-sikit nak mesyuarat, kan. Rimas juga kita ni banyak sangat mesyuarat. Okay, ataupun laissez-faire. Laissez-faire bermaksud terlalu lenient. Okay, pengetua ataupun GPK yang terlalu lenient. Kan? Pergi ke sekolah, dialah orangnya yang dari pagi sampai petang, sampai balik sekolah, duduk dekat kantin tu. Kita ingatkan cikgu yang banyak melepak kat kantin kan. Rupanya dia sendiri, pengetua sendiri yang melepak kat kantin. Dan selalunya yang laissez-faire ini selalu berlaku dalam kalangan pengetua yang hampir-hampir pencen. Tahun depan dia nak pencen, tahun ni dia macam dah tak beria sangat dah. Sebab dia dah nak pencen dah. Okay. Saya pernah berada di bawah ini, autokratik ni, pernah berada di bawah laissez-faire juga. Okay, di bawah pengetua-pengetua yang bersifat sebegini. Okay, so kalau yang autokratik ni contoh dia tegas tapi dia macam ni lah. Kalau ada cikgu yang tak masuk kelas kan, which is salah sebenarnya. Dia selalunya jadi kepada guru ganti. Okay, guru ganti tak masuk ke kelas kan. So GPK itu dia akan buat announcement, dia akan pergi ke pejabat, dia buat announcement guna PA system yang boleh didengari di seluruh sekolah, dia akan sebut nama anda. Contoh. Okey, Cikgu Izazul, dekat PA system ni announcement. Okey, contoh Cikgu Izazul, sila pergi ke kelas tingkatan 4 sastra 1 dengan segera. Kelas ini tidak terkawal. Dia akan announcekan dekat satu sekolah. Okay. So, saya tak pernah kenal. Saya bagi contoh nama saya je. Okay, jangan kata saya tak pernah kenal lah dengan dia macam tu kan. Okay. So, tapi itulah contohnya lah. So, benar-benar kepimpinan pengetua, kepimpinan pemimpin-pemimpin sekolah itu boleh menyebabkan kita rasa tertekan. Boleh rasa membawa kepada burnout. Dan apa yang boleh terjadi, inilah dia antaranya. Okay. Orang kalau tak suka pengetua, tak suka guru penolong kanan, boleh jadi ini. Okay, dia boleh buat ini dekat mana ni? Tempat ke mana? SK Kuala Kerai. SK Kuala Kerai. Okay, cikgu-cikgu dekat sekolah tu dia buat, cikgu dan juga PIBG saya kira ini, okay, dia buat sepanduk macam ni, dia tunjukkan bagaimana dia tak pasti, saya tak pasti ini tak puas hati dengan dengan pengetua ataupun dengan siapa ni. Tapi ini yang pernah berlaku lah dekat SK Kuala Kerai. Dia tak puas hati dengan PKCO. Dibuat banner sampai ke tahap macam ini, ditampalkan di pekan, okey, penolong kanan co-curriculum SK Kuala Kerai, keluarlah dari SK Kuala Kerai. Okey, sampai ke tahap ini boleh berlaku ya. Guru-guru, ibu bapa, PIBG tak berkenan dengan kepimpinan pengetua, boleh buat sampai macam ini. Dan ini dekat Kedah, tak silap saya ni, sekolah ini. Kedah ke?
Okey, sombong, angkuh, kejam, takbur. Video ibu bapa dan guru di sekolah Kedah pakat gulingkan pengetua sekolah. Yes, ini boleh berlaku. Kalau dah konflik yang berterusan dengan pengetua sekolah, dengan kepimpinan sekolah, ini boleh berlaku. Siap buat piket ya dekat sekolah, boleh berlaku. So, saya harap anda tidak perlu mengalami benda-benda yang sebeginilah. Okay, so itu sahaja. Ada sebarang soalan ke untuk kepimpinan dan pengetua, kepimpinan dan kepimpinan dan organisasi? Saya kembali kepada anda. Ada sebarang soalan nak ditanyakan? Masihkah anda bersama dengan saya? Okey, ada sebarang soalan ke nak ditanyakan? Dipersilakan. Doktor. Ya, silakan Aina Huda. Saya nak tanya, kalau berkenaan yang apa tu yang buat spanduk semua tu kan. Sebenarnya kalau bila macam tu, diorang melakukan macam rusuhan, bukan rusuhan lah, macam Piket. kan. So kiranya kalau macam tu, KPM akan ambil tindakan berdasarkan statement diorang ataupun statement daripada pihak pengetua juga ke? Macam dia ambil daripada dua pihak lah. Yes, mesti. Okay. Dia ada satu fenomena sekarang inilah yang saya lihat kan, iaitu fenomena viral. Okay, fenomena viral. Dia kalau nak ikutkan cara yang sebenar, ibu bapa ataupun guru-guru, dia tak puas hatilah dengan kepimpinan, pengetua ke, GPK ke kan, dia tak puas hati. Kalau ikutkan saluran yang sebenar ialah kena buat surat kepada PPD. Okey, kena buat surat kepada PPD. PPD akan lanjutkan kepada JPN. JPN akan bawa ke KPM. Okey. Sebelum bawa ke KPM tu selalunya dia akan, sebab penyiasatan akan dilakukan di peringkat JPN. Sebab lepas tu JPN cuma laporkan sahaja kepada KPM. Okey. So, langkah yang sebenar, cara yang sebenar ialah buat surat. Surat komplain, surat rasmi. Okey, itu cara yang sebenar. Walau bagaimanapun, pada hari ini banyak yang convert tu cara yang kedua, iaitu cara yang kedua ialah viral. Dan tak salah, saya tak kata tak salah, maksud saya macam boleh difahami kenapa ada setengah ibu bapa ataupun guru-guru yang bila dia tak puas hati dengan pengetua dan sebagainya, dia guna cara yang kedua, itu cara viral ni, sebab dia macam ni lah. Hakikatnya kalau nak guna cara pertama, tulis surat ke apa tu, anda kena ingat satu je, dekat PPD tu kadang kawan-kawan kepada pengetua juga. Faham Contohnya macam anda tak puas hati dengan pengetua. Tapi rupanya pengetua tu, husband dia adalah pegawai PPD. So tang mana anda nak tulis surat kan? Kan? So ramai disebabkan benda-benda yang macam itu, okay, disebabkan oleh ketelusan penyiasatan itu kita agak risaukan. Okay, so disebabkan itu, ramai yang kes-kes tak puas hati dengan pengetua, dengan kepimpinan inilah memilih untuk viral. Okay, contoh macam yang PowerPoint yang saya tunjukkan itu tadi kan, yang last tu tadi. Kenapa dibuat banner kan? Kadang macam kita fikir alah banner pun kau kena duit juga tu, buang duit banyaknya nak buat banner banyak ni tau yang kes ini dekat bila ambil video, gambar ni kemudian sebarkan dekat WhatsApp lah apa, dekat Instagram, dekat Facebook semua kan. Tujuannya adalah untuk viralkan sebab seperti mana yang Jimmy cakap dekat dalam chat ini kan. So bila viral, tindakan lebih cepat. Okay, tindakan lebih cepat. Okay, kadang-kadang bukan saja viral itu bukan sebab kita nakkan glamour, tetapi kerana sebab viral itu yang lebih cepat. Maksudnya bila viral, macam saya cakap tadi, biasanya urusan-urusan macam ni dia peringkat JPN. Dia peringkat JPN. Tetapi KPM dia cuma
kalau orang report dia tahulah kan, tapi bila kes viral, you know zaman sekarang kan, viral satu Malaysia boleh tahu kan. So KPM alert. Bila KPM alert, itu yang KPM terus hello pendaftar ataupun PPN, Pengarah Pendidikan Negeri. Ni hal ni sekolah kat negeri kau ni kan, lain macam ni gantung-gantung banner ni kan, habislah kecoh dekat FB ni kan. So barulah orang boleh bergerak. Pak kata Gmail lah, kalau tak viral proses lambat. Okay, tapi saya tak kata cara viral itu betul. Okay, saya tak kata cara viral itu betul. Okay, saya tak kata. Cuma memang pada hari ini memang ramai orang yang menggunakan kaedah viral. Sebab kadang kita tengok puncanya could be di pihak pentadbir itu sendiri. Di pihak tukang siasat itu sendiri pun macam sorok bawah kapet, isu-isu yang dilaporkan, itu boleh berlaku. So orang rasa macam kalau guna jalan betul, dia jadi macam lambat, tindakan itu lambat. Ada tindakan tu nasib baik. Kan kalau tak ada terus lagi naya. Boleh jadi juga macam tu kan. Okay. Kemudian kepada saya tengok soalan Stephanie Chia pula, kalau guru terlibat dengan pemberontakan, mereka tak akan dikenakan disiplin atau tata tertib. Bergantung kepada siasatan. Okay, bergantung kepada siasatan. Dia macam ni. Kalau terlibat dengan piket macam ni, tak adanya anda dibuang kerja, itu tidaklah. Okay, dia macam ni saya cerita. Dekat satu sekolah tu, dia ada dua pihak yang bergaduh. So, satu pihak, contoh satu pihak pengetua, satu pihak guru biasa. Okay, satu pihak pengetua, satu pihak guru biasa. Okay, tak kisahlah sama ada ketidakpuasan hati kepada pengetua itu disalurkan melalui saluran pertama, melalui surat rasmi yang betul itu, ataupun melalui saluran yang kedua, melalui kes-kes viral itu, okay, itu terpulanglah macam mana kan. Tetapi bila orang kata dah diwujudkan jawatan kuasa penyiasatan, pihak JPM bila dah jadi ada laporan, dia akan tubuhkan jawatan kuasa penyiasatan. Dia akan siasat. So, dia akan siasat apa puncanya semua-semua tu, tetapi kesannya tidaklah sampai kena buang. Okay, tidaklah sampai cikgu yang berpiket itu kena buang, tidaklah sampai pengetua yang orang tak puas hati dengan dia tu kena buang. Biasanya tidak. Susahnya, kerja kerajaan ni susah nak kena buang. Okay. Cuma, tindakan yang diambil biasanya adalah kita akan tukarkan salah seorang. Kita akan pindahkan salah seorang. Kalau pengetua tu ramai sangat yang tak suka dia dan kita pindahkan dia, pergilah sekolah lain. Okay. Ataupun kalau siasatan mendapati sebenarnya salahnya adalah di pihak cikgu yang berpiket itu. Okey, kita akan tukarkan cikgu itu. Pendek kata, selepas siasatan kita biasa tak akan biarkan cikgu yang berpiket dengan pengetua tu masih stay lagi dalam sekolah yang sama. Takut nanti jadi lagi sekali, gaduh lagi sekali kan. Okey. So, lebih kepada pertukaran sekolah sahaja. Pertukaran sekolah sahaja. Okay, dia tak ada melibatkan sampai kena buang. Okay, cuma kalau nak kata tindakan disiplin atau tata tertib tu, okay, saya bagi macam ni lah. Saya bagi kisah yang kes Ain tu kan. Ingat tak kes pelajar yang katanya guru PJ dia cakap lucah ke apa, something like that lah kan. Okay, so kalau anda ingatlah, kalau anda ikuti kes itu secara dekat, okay, selepas viral kes itu, panas dah, masyarakat dah mula macam panas kan dekat media sosial semua tu. Kemudian dan pelajar itu sendiri pun banyak dah dengan ada campur tangan NGO, semua tu kan panggil dia semua. Benda tu dah panas sangat-sangat. Okay, so pihak JPN keluarkan cikgu berkenaan daripada sekolah dan diletakkan di, saya ingat lupa sama ada di JPN ataupun di KPM. Itu kita panggil cold storage. Istilah dia cold storage. Okay. Kita panggil cold storage. Kita simpan sekejap. Sebab kita nak cuba macam tak nak bagi panas sangat kan. Satu lagi sebab kita nak elakkan serangan peribadi ke atas cikgu itu. Kan. Okay, so kita letak dia, kita panggil istilah dia cold storage sekejap
Kan? So bila disiasat, didapati cikgu itu tidak bersalah ke apa, terpulanglah kepada keputusan siasatan itu macam mana dan kita kembalikan semula. Kita keluarkan cikgu tu daripada cold storage, okey, pergilah baliklah semula mengajar dekat sekolah tu. Okey, itulah yang berlaku. Ada tindakan tata tertib atau tidak bergantung kepada siasatan. Okey, bergantung kepada siasatan. Okey, kemudian Nur Yunira. Pembuat soalan peperiksaan kena ada apa jawatan tinggi atau guru biasa boleh ikut serta buat soalan peperiksaan. Okey. Guru biasa ni ada kita panggil dia ada level dia. Maksudnya kalau anda baru posting lah. Okey, kalau anda baru posting, anda DG41, okey, guru baru posting DG41. Ini grade anda yang paling rendah dekat sekolah. So dalam tahun pertama, kedua tu anda tidaklah kena buat soalan peperiksaan. Maksudnya ini dekat sini soalan peperiksaan yang tinggi soalan peperiksaan pusat SPM. Okay. So dia ada kriteria dia. Dia kena guru cemerlang, dia kena guru kanan, dia kena guru senior lah. Pendek kata guru yang lebih senior lah, lebih berpengalaman. Okay, yang boleh buat soalan peperiksaan. Okay, kalau anda sekat guru DG41 baru posting tahun ni biasanya tidaklah. Okay, so dia kena guru yang lebih berpengalaman lah. Okay, dan biasanya yang buat soalan itu ada juga di kalangan orang luar. Okay, ada juga macam di kalangan pensyarah pun ada juga diminta ataupun dimohon dilantik oleh KPM sebagai penggubal soalan. Okay, diperlah kepada kepakaran. Okay, tetapi yang membuat soalan, okay, itu kena kepakaran sedikit lah. Kepakaran berdasarkan pengalaman. Okay, semakin lama anda berkhidmat dekat sekolah, berkhidmat sebagai guru, semakin banyak pengalaman anda. So, anda akan dapat lihat kepercayaan yang diberikan kepada KPM untuk anda gubal soalan. Tapi kalau nak jaga exam, yes. Dah namanya anda ialah guru, guru perkhidmatan pendidikan, anda boleh dipanggil lah untuk jaga exam. Okay. So itu jawapannya kepada soalan Nur Yunira. Ada lagi soalan yang lain? Saya kalau sebagai seorang kakak, kakak muda sangatlah kan. Okay, sebagai seorang makcik lah kepada anda lah kan. Okay, soalan, okay, sekejap Mazrul Okay, so sebagai seorang kakak ataupun seorang makcik lah kepada anda, later on anda pergi posting ke sekolah saya. Dia akan ada team tau dekat sekolah ni. Ada klik dia, ada klik-klik dia. Nasihat saya, be neutral. Tak perlu tunjuk anda sokong siapa. Tak perlu tunjuk sangat anda sokong siapa. Okay. Dekat sekolah, jangan terkejut ya. Dekat sekolah, ada pengetua boleh gaduh dengan JPK1. JPK1 ada cara dia. Macam sekolah saya dulu, pengetua sangat lenient sebab dia dah nak pencen. Tahun depan dia nak pencen. So tahun ni kerja dia datang sekolah, dia pergi lepak dekat kantin. Okay. Pakcik-pakcik sangat dia tu. Tapi JPK1 yang saya cakap tadi yang sangat strict. So dia selalu bercanggah idea dekat diorang tu. Sebab JPK1 dia sangat tekankan disiplin. Itu yang saya kata, kalau cikgu tak masuk kelas ganti, tunggulah dia announcekan satu sekolah. Malu muka cikgu tu nanti. Okay. Berbeza dengan pengetua. Pengetua tu tadi, kalau dia tahu ada cikgu tak masuk sekolah, dia just, hello cikgu, okey ke? Cikgu sihat ke hari ni? Ke tak sihat ke? Cikgu kena masuk kelas ganti. Macam mana? Boleh ganti ke? Dia macam tu tau. So, pendekatan yang digunakan untuk mengurus takbir sekolah tu berbeza. Kan? So, boleh berlaku clash. So, kalau anda sebagai ikan bilis dekat sekolah, be neutral. Tak payah nak tunjuk sangat anda tim ini, anda tim pengetua, anda tim GPK-ko, anda tim mana-mana. Tak perlu. Okay? Buat je kerja anda. Tak perlu nak berpolitik kat sekolah. Allah. Tak perlu nak berpolitik dekat sekolah. Jangan bawa politik dekat sekolah. Okay? Okay, saya kembali kepada soalan tadi. Okay, Mazura tanya. Soalan bocor tu memang selalu terjadi. Dalam teknologi zaman sekarang kan, okay, dia macam ni. Zaman saya dulu, WhatsApp tak wujud tau. WhatsApp, Telegram tak wujud masa saya sekolah dulu. Tapi soalan bocor pernah je berlaku. Dekat mana-mana pun, masa saya belajar dulu pun, pernah berlaku soalan bocor. Tetapi konteks soalan bocor itu berlaku disebabkan oleh ada pelajar yang ceroboh masuk bilik kebal sekolah.
ada pelajar ceroboh masuk bilik kebal sekolah. Dekat bilik kebal dia ada peti besi yang dalam soalan, dalam tu ada soalan exam ya. So dia buka, tak tahu macam mana dia buka peti besi tu dan dia keluarkan. So itu nature soalan bocor yang berlaku zaman saya belajar dulu. Ataupun ada cikgu-cikgu yang mungkin tidak amanah kan, dia sendiri yang bocorkan. Terutama sekali dia bocorkan kepada pelajar-pelajar yang pandai. Sebab dia takut pelajar pandai ni, sebab tu perasan tak? Kalau soalan bocor, pelajar pandai yang tak. Perasan tak? Soalan bocor, pemulanya bukan pelajar tak pandai. Pemulanya daripada pelajar pandai. Tak selalunya pelajar pandai yang dapat soalan bocor. Lepas tu dia orang tu yang sebarkan. Sebab kalau cikgu nak bagi, cikgu akan bagi pada pelajar pandai sebab kita takut dia gagal. Okey, bukankah benda tu salah. Tapi kita pun tak tahu, mungkin tekanan yang dihadapi oleh cikgu itu ke apa. Itu zaman saya dulu. Memang macam tu. Okey? Maksudnya nak dapat soalan bocor tu susah. Okey, dia sama ada pelajar tu betul-betul merisikokan diri dia, hidup dia, pergi ceroboh masuk bilik kebal, okey, untuk curi soalan, ataupun di pihak guru sendiri yang tidak amanah. Okey? Tetapi zaman sekarang, zaman teknologi, zaman WhatsApp, zaman handphone berjahit kat tangan ni, apa yang berlaku ialah cikgu snap je gambar. Okey, bagi dekat kawan. Daripada situ tersebar satu Malaysia. So zaman teknologi sekarang kan, soalan bocor tu lebih mudah berlaku. Sebab kadang cikgu yang snap soalan tu, dia tak ada niat pun. Dia just mungkin nak snap soalan, nak share dengan cikgu ke. Tak ada niat pun dia nak bocorkan betul-betul soalan itu. Tetapi silapnya ialah dia pergi snap soalan tu, dia pergi share dengan orang. So jadi bocor lah. So zaman teknologi zaman sekarang ni sangat-sangatlah mudah. Kalau anda ingat, ada 4 orang guru pernah dalam tahun lepas atau 2 tahun lepas pernah didakwa sebab membocorkan soalan matematik ke soalan apa? Ke soalan bahasa. Puncanya adalah WhatsApp. Snap gambar dan share WhatsApp. Share gambar tu sesama guru dalam WhatsApp. Walaupun grup itu grup kecil, tetapi anda tak tahu yang anda kongsi tu, dia boleh share dalam keluarga dia. Dia macam, yelah, itu bahaya teknologi sekarang lah. Okay, so pendek kata benda tu satu je. Amanah. Kalau anda ingat satu je, anda cikgu, anda amanah, masalah itu boleh selesai. Ini sebab kita tak amanah lah. Okey. Aiman Hakim, soalan dia, adakah guru yang memiliki master grade-nya akan berubah? Grade tak berubah, gaji tinggi sikit. Okey, grade tak berubah ya. Kalau anda ada master, katakanlah anda grade 2020. Kemudian nak tunggu posting, 2 tahun tunggu posting kan, tak dapat posting kan. So anda kata daripada goyang kaki dekat rumah ataupun daripada kerja part time yang anda takut macam, yelah mungkin anda rasa macam takutlah kerja part time yang tak berkaitan dengan pendidikan akan menjadikan kemahiran mengajar anda berkarat ke apa ke. So anda fikir, what if sambung belajar, sambung master, kemudian anda pun sambung master. Selepas 2 tahun anda dapat master. Okay, anda tak posting lagi sebab tak dapat lagi postingan. So anda grad, anda sambung master, so sekarang anda ada degree pendidikan, anda ada master pendidikan. Tiba-tiba habis master, anda dapat panggilan temuduga. Okay, anda dapat panggilan temuduga. Anda pergi temuduga, anda dapat posting. Bila anda dapat posting, anda kena pastikan anda hantar ijazah master anda itu, scroll master anda itu, pergi maklumkan kepada ketua kerani dekat sekolah yang anda posting tu supaya dia update kelayakan akademik anda dengan PPD, so that gaji anda akan naik sikit. Lebih dalam berapa tak adalah banyak, dalam 300-400 macam tu, lebih sikit. Tapi grade anda sama anda tetap DG41. Okay, cuma gaji anda lebih sikit sahaja. Okay, 300-400 lah, tapi 300-400 tu banyak lah juga kan, tak adalah beza 20 sen, 30 sen kan, 100 lah juga bezanya. Okay, so untuk menjawab Aiman Hakim punya soalan, cikgu master, yes, akan naik gaji sikit. Okay, tetapi grade tak berubah, anda stay DG41. Okay, Zafira Hazika tanya, kenaikan DG mesti 3 tahun atau boleh lebih awal daripada itu? Kenaikan DG okay. Maksimum 8 tahun, kenaikan DG maksimum 8 tahun. Okay, 3 tahun tu sah jawatan. Anda mula-mula posting, anda jadi DG41, anda tak sah jawatan lagi.
So dalam tempoh masa 2 ke 3 tahun, anda perlu sah jawatan. Okay, so bila anda sah jawatan, DG41 sah jawatan, anda boleh mohon pinjaman kereta, pinjaman rumah, anda boleh kahwin dan sebagainya lah kan. Okay, anda sah jawatan tapi masih DG41. Selepas itu, anda ada masa maksimum 8 tahun untuk anda naik ke DG44. Maksimum lah 8 tahun anda naik ke DG44. Okay, so dia boleh jadi anda naik awal, dia boleh jadi anda naik lambat, bergantung kepada prestasi kerja anda. Tapi 8 tahun tu memang teruk sangat lah. Okay, so biasanya dalam 3-4 tahun lah macam tu. Okay, 3-4 tahun. Bergantung kepada prestasi anda. Okay, Fatimah Auni, kalau ambil meja bahasa, lepas tu ambil minor pengurusan, boleh jadi ke kita akan guru L? Mesti. Boleh jadi guru perniagaan, boleh. Anda tengok cikgu-cikgu dekat sekolah kan. Guru masa belajar ambil accounting. Masa belajar ambil accounting. Bila pergi ke sekolah jadi guru bahasa. Kawan saya dulu, kami ambil biologi. Tapi macam saya bila posting saya mengajar biologi lah. Tetapi kalau kawan saya kena mengajar fizik. Beberapa tahun lepas tu baru dia dapat mengajar biologi. Itu benda biasa. Okay. Boleh jadi akan jadi guru perniagaan. Memang. Okay, apa-apa minor. Sebab tu bila anda pilih minor, pastikan anda pilih minor yang membuka lebih peluang cerah kepada anda untuk kepelbagaian anda untuk mengajar dekat sekolah. Okay. Okay. Ada lagi soalan? Apa yang banyak tu? Oh, beza gaji ke, Stephanie? Saya macam banyak tu. Apa tu yang banyak? Beza gaji. Doktor yang beza gaji tadi. Kan. Beza gaji tu. Okay, so sebab tu kalau anda rasa macam anda tak dipanggil, lama sangat tak dipanggil untuk posting, ada antara kita yang memilih untuk sambung master. Boleh. Dah grad dapat master, oh rezeki dia pula dipanggil untuk posting. So cuma nanti anda kena update lah. Anda kena update yang anda ada master. Beza gaji ke Azim? Beza DG41 dengan DG44. Kalau nak cakap beza daripada beban tugas tu memang banyak lah. Once awak naik ke DG44, awak akan makin banyak kerja pengurusan pentadbiran. Okay. Anda akan, dari segi kerja. Kalau dari segi gaji, kalau gaji 41, saya ambil yang biasalah yang tak ada master, yang standard 2,100. 44 itu 2,100, 44 dalam 4,000 something, 4,000 ke 5,000. Okay, 4,000 ke 5,000. Macam itulah gaji dia, 4,000 ke 5,000. Dia dalam 4,500 macam tu kan. Okay, so itu bezanya antara 41 dengan 44. Tak banyak beza gaji itu ada. Okay, tetapi gaji itu datang dengan tanggungjawab. Okay, gaji itu datang dengan tanggungjawab. Saya tak begitu familiar dengan gaji 44 sebab saya lompat daripada 41 ke sekarang. So saya tak familiar sangat dengan gaji 44. Okay, so anda turutan ni macam ni tau. DG41, anda akan pergi ke DG44, anda akan pergi ke DG48, anda akan pergi ke DG51, anda akan pergi ke DG54. Okay, ini turutan dia. So kalau anda baru posting, anda akan dapat DG41. Selepas 8 tahun lah kita kata maksimum, anda akan naik 44, anda akan naik daripada 44, kemudian anda boleh naik ke 48, lepas tu anda boleh naik ke 51. Kalau anda pengetua, biasanya anda dekat sini, 51, 54. Okay, so itu turutan yang anda kena lalu. Macam saya langkau 48. Saya DG41, saya pergi 44 sekejap. Kemudian saya ke 51. So saya langkau 48. Okay. So macam itulah. Anda sekarang, anda rasa gaji itu banyak sebab anda belum bekerja. Okay. Tapi saya cakap terus terang tau. DG41 2,100 itu sebenarnya later on anda ada keluarga, anda ada kereta, anda ada rumah. So tak banyak juga sebenarnya. Kan. Okay. So tak apalah, anda kena menguruskan keuangan dengan baiklah, dengan cekap. Okay. Ada lagi soalan? Doktor, Ya, kalau mengenai pemansuhan
peperiksaan seperti UPSR tu kan, dia under lembaga peperiksaan juga kah Yes, yang yes. boleh mansuh? Okay. So kalau pemansuhan ni dia ada kriteria dia kan sebelum dia kena mansuh. Macam UPSR tu. Yes, okay. Asalnya kita ada penilaian darjah 5. Penilaian darjah 5. Saya rasa kalau ibu bapa anda sekarang dalam usia ataupun lahir tahun 60-an, 60-an, mereka akan melalui penilaian darjah 5. Seterusnya saya melalui UPSR. Saya pula melalui UPSR. Kemudian anak-anak sekarang ni dia dah tak melalui UPSR. Kenapa cadangan untuk memasukkan UPSR itu berlaku disebabkan oleh kita rasa macam peringkat sekolah rendah ni sebenarnya untuk dia develop skill asas sebagai seorang manusia. Bukan skill untuk bekerja tau, skill asas untuk dia develop sebagai manusia. Skill bersosial, nak bercakap dengan sesama rakan, kita nak develop perasaan timbang rasa, perasaan simpati, perasaan empati. Kan, tapi bila kita bagi, ini pandangan lah, bila kita bagi peperiksaan macam UPSR, dia menjadikan dari awal lagi kita tekan pelajar itu untuk berorientasikan peperiksaan. Awak kena belajar betul-betul supaya nak dapat 5A ni, nak dapat 5A. So, pelajar itu dihadapkan dengan tekanan, pelajar dihadapkan dengan tekanan yang seolah macam tidak perlu. Berbanding dengan dekat universiti, dekat sekolah-sekolah luar negara terutama di Eropah, sekolah rendah di Eropah, di Jepun, di Korea. Sekolah rendah ni mereka lebih menerapkan nilai untuk menjadi manusia. Manusia yang baik. Pendidikan itu tujuan utamanya adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama pendidikan bukan untuk menghasilkan guru, bukan untuk menghasilkan doktor. Itu tujuan sampingan. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengajar manusia ini bagaimana untuk berfikir dan bertindak sebagai seorang manusia di atas muka bumi ni. Kalau pendidikan, tak salah untuk melahirkan pendidikan, tak salah kalau sekolah ataupun pendidikan itu melahirkan seorang penjaja atau peniaga burger. Tak salah. Again, kembali kepada teori functionalism. Peniaga burger pun ada fungsinya dalam masyarakat. Tetapi pendidikan utama yang paling penting adalah kalau kita lahirkan peniaga burger, kita lahirkan peniaga burger yang jujur, yang amanah. Itu yang penting. So betul pendidikan melahirkan pilot, pendidikan melahirkan jurutera, pendidikan melahirkan doktor. Betul. Tetapi itu adalah yang tujuan kedua. Tujuan pertama adalah pendidikan melahirkan manusia yang faham, yang berpegang kepada nilai yang baik. Supaya orang yang kita lahirkan itu adalah orang yang baik, bukan orang yang jahat, keluar-keluar sekolah bunuh orang, keluar-keluar sekolah pukul orang, masuk penjara. Tidak. Kan? So itulah tujuan sebenarnya sekolah rendah itu sebenarnya untuk menerapkan nilai-nilai itu. Macam mana nak jadi manusia yang baik, nak bertimbang rasa, nak tolong-menolong, tak nak gaduh-gaduh, kan? Jadi bila dah masuk ke sekolah menengah, barulah kita halakan. You minat sains rupanya. Buat macam ni. You minat sastra rupanya. Belajar benda ni. You minat teknikal rupanya. Belajar macam ni. So itu tujuannya. Could be adalah yang setuju, ada yang tidak setuju, adalah yang ada kebaikan, ada keburukan bila UPSR itu kita tak nak adakan. Tetapi yalah, perubahan perlu berlakulah dalam perubahan kita. UPSR itu sudah terlalu lama. So kita tengoklah produk daripada pelajar yang tidak ada peperiksaan ini macam mana, kan? So ada lagi? Betul. Ya, Suraita. Sebenarnya ada yang saya adik pemasuhan subjek agama di universiti. Saya rasa isu subjek selain daripada subjek major, dia tak ada isu sebenarnya. Tak salah. Macam anda ambil pendidikan matematik, selain daripada belajar mengenai matematik kan, fungsi, pengamiran, pembezaan semua tu kan, tak salah untuk anda belajar bahasa Inggeris. Tak salah untuk anda belajar titas. Tak salah untuk anda belajar etika. Sebab itu semua adalah akan mendidik anda bagaimana untuk menjadi mathematician yang baik.
Sama macam kalau saya nak relatekan dengan pendidikan dekat sekolah kan. Saya adalah generasi pertama yang kena ambil SPM Komsas, komponen sastra. Saya pelajar sains. Saya pelajar MRSM. Saya pelajar sains tulis. Tapi Komsas wajib dalam bahasa Melayu. So tujuannya ialah Komsas itu adalah supaya melembutkan hati. Bila kita belajar art atau sastra ni kan, kita belajar mengenai nilai, kita belajar mengenai judgement, penghakiman yang mengambil kira banyak aspek. Dia tujuannya adalah untuk melembutkan sedikit pertimbangan ataupun orang kata kalau orang sains ni dia keras tau dia punya pertimbangan. Dia logik. Betul ke salah? Dia macam tu je orang sains ni. 1 atau 0. Betul atau salah. Tapi bila kita belajar art, bila kita belajar sastra, orang itu betul. Orang itu mungkin salah. Tetapi kenapa dia buat salah? Dia macam tu tau. Itu tujuan dimasukkan Komsas dekat dalam subjek bahasa Melayu yang wajib dipelajari regardless of you orang sastra ke, you orang sains ke, di sekolah teknik ke, as long as you ambil bahasa Melayu, you kena belajar Komsas, you kena belajar sastra. Okay, supaya nak melembutkan hati. Sama juga macam polemik yang dibawakan oleh Syed Saddiq. Okay, dia mencadangkan supaya dimasukkan subjek-subjek yang orang kata bukan subjek major kan. Okay, bukan subjek major. Saya lebih kepada bukan kewujudan subjek itu yang jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah sebenarnya ialah beratnya tugas subjek itu. Kadang-kadang ada sesetengah subjek tambahan ni, subjek elektif ataupun subjek wajib universiti ni, contohnya subjek TITAS contohnya. Dia punya intensiti tugasan dia tu lagi berat daripada intensiti tugasan subjek major awak. Dekat situ yang pelajar akan mula tertekan. Ataupun ada juga cadangan yang supaya menghapuskan orang kata kawat-kawat ni. Menghapuskan apa? Kalau anda panggil apa ya? Yang semester 1 saya dulu wajib berkawat. Semester 1 dan 2 wajib berkawat. Okey, ada juga setengah pelajar yang mencadangkan supaya subjek wajib kawat co-curriculum tu semester 1 dan 2 tu, kawat tu dihapuskan. You nampak tak guna tau sebenarnya subjek kawat tu. Apa kaitan saya ambil bimbingan kaunseling alih-alih kena berkawat kan contohlah kan. Tapi kawat itu mendidik anda untuk berdisiplin sepatutnya. Okay, so semua subjek yang ditawarkan itu ada gunanya. Tetapi mungkin cara pelaksanaannya itu kot, pemberatan tugasannya itu kot yang perlu di-revise. Mungkin berat sangat ke apa benda-benda yang macam itu. Kan? Okay, so untuk menghapuskan terus itu saya agak kurang setuju. Tetapi kena semak semula pengisian subjek itu. Okay, pengisian dan juga tugasan-tugasannya. Kalau subjek major awak, katakan satu subjek major ada 2 je tugasan. Alih-alih subjek TITAS ada 5 tugasan. Beratlah dekat situ kan. Mungkin sebenarnya tekanan itu adalah disebabkan oleh konten subjek itu. Mungkin dekat situ sebenarnya. So kena kajian yang lebih mendalam. Don't simply gugurkan. Don't simply hapuskan. Okay. So itu respon saya lah kepada Zuraika. Okay. Kat mana lagi soalan ni? Banyak soalan. Saya nak tanya, wajibkah semua sekolah ada guru yang mengurus kebajikan pelajar? Semua sekolah ada cikgu yang mengurus kebajikan pelajar. Dia adalah guru data ataupun guru yang memegang ataupun menguruskan aplikasi pengkalan data murid, APDM. Dia uruskan kebajikan sebab cikgu-cikgu tu dia akan tahu, dia bukan seorang, dia a team, satu pasukan. Dia akan tengok Zafira Hazikah tanya pula, boleh doktor cerita perjalanan pembelajaran dan kerjaya? Dah pukul 12 dah. Okay, so saya tak boleh respon sekarang Zafira.
Sepanjang kelas ini saya akan banyak bercerita dan berkongsi dengan anda lah pengalaman, pendapat saya, pandangan saya kan. Saya minta maaf Zafira tak sempat hari ini sebab dah pukul 12. Tapi insya-Allah sebenarnya sepanjang anda bersama dengan saya selama 14 minggu ni saya akan sentiasa berkongsi dengan anda pengalaman dan kisah-kisah yang saya lalui sama ada sebagai pelajar ataupun sebagai pengajar. Sama ada di sekolah ataupun sama ada di sinilah di dekat sini. Okey, cuma secara keseluruhan kalau saya boleh respon secara ringkas pada Zafira tu saya tak lama dekat sekolah. Saya tak lama dekat sekolah sebab saya memang masa saya belajar dekat UPSI lagi, first degree saya memang targetkan saya tak nak lama sangat kerja sebagai guru. Sebaliknya saya nak sambung belajar. So tak lama berkhidmat dekat sekolah, saya mohon untuk masuk ke UPSI, saya pergi belajar under beasiswa UPSI untuk master dan PhD dan bila dah habis saya balik ke sini sebagai tenaga pengajar pensyarah. Okay, bidang saya ialah pengukuran penilaian. Saya mengajar. Sebenarnya saya lebih kepada kepakaran saya lebih kepada untuk pelajar master, bukanlah pelajar degree. Lebih kepada untuk pelajar master dan PhD. Okay. Okay, so later on kita akan dengarlah macam-macam lagi lah kisah daripada saya. Bukan saja kisah daripada saya juga berharap sangat boleh mendengar kisah daripada anda juga. Sebab anda juga adalah pelajar dan anda juga adalah bakal guru. Okey, anda juga adalah bakal guru. So saya harap kita dapat sama-sama. Kelas ni bukan hanya orang kata di satu pihak saja. Saya nak sangat dengar kisah-kisah anda, kisah keluarga anda, kisah pelajar anda, isu-isu yang anda cuba raiskan. Kadang ada banyak isu masa kita jadi pelajar yang kita rasa macam kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tapi kita masa jadi pelajar tu kita tak boleh nak tanya. Kita tak tahu nak tanya siapa. So boleh tanya dengan dalam kelas ini. Okey. So dengan itu, dah exit 2 minit dah. Saya ucapkan terima kasih kepada anda sudi bersama-sama dengan saya dalam kelas pada hari ini. InsyaAllah minggu depan konvo, malangnya anda tidak berada dekat sini, anda berada dekat rumah masing-masing. Okay, so kelas ada macam biasalah. Okay, walaupun minggu depan konvo, kelas online kan masih ada macam biasa. InsyaAllah kita akan jumpa. Jangan lupa, minggu depan ialah 23 kan? So sepatutnya minggu depan dah mula pembentangan kan? Ingat tak pembentangan kumpulan 1 kan? Ya, doktor. Dah siap kan? Saya kumpulan 7. Okey. Mana kumpulan 1? Okey, so minggu depan pembentangan. Tapi of course lah sebelum saya serahkan kepada anda untuk membentang mengenai pengurusan murid, saya akan bagilah sedikit taklimat ringkas dahulu pada peringkat awal. So jangan risau ya. Okey, so insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi. Saya harap kumpulan 1 bersedia untuk membentang. Okey, so itu saja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor.